Okey, boleh Tak tengok kat sampai bawah ke dah. Okey, kita boleh mula kah? Bang? Boleh. Ikut SOP lah. Nampak your masa dekat sini. Orang kena complete. Just put your mic on. Boleh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, rakan media, kawan-kawan kita semua ya. Terima kasih kerana seperti mana biasa membantu kita menyampaikan berita ini kepada para pengguna di luar sana daripada dulu sampai sekarang. Dah 2020. Saya pun tak tahu macam mana nak ucapkan terima kasih. Kalau saya rasa kalau tak ada rakan media, kita kena terjun Sungai Kelang lah. Terima kasih banyak. Yalah, anggaplah perjuangan lah, nak buat macam mana. Okey, sebelum kita mula, saya nak share satu video je di sini ya. Ini siapa ni, Raj? Kamala Harris, Vice President America. Ni speech by Vice President of America. Every person who is in the hospital sick with COVID-19 right now is vaccinated. I'm going to repeat that. Virtually, it's a fact. Virtually every person who is in the hospital right now sick with COVID-19 is vaccinated. And even more, regrettably, virtually every person who has recently died from COVID-19 was vaccinated. The loss, the tragedy of that loss. Literally every person who has died from COVID-19 that we have recently received was vaccinated. Literally every person who was in the hospital. Okay, you like to elaborate? This is our the person that's in charge on the issue of the spread of COVID, yeah, at kita punya PPRM and beberapa NGO lain lah. So he's the person that's in charge. That's why I asked him to say something about kod tak clear, ya. Selamat pagi, saudara-saudari sekalian. Nama saya Raymond Raj. Saya sebagai setiausaha di satu-satu komiti yang ditubuhkan oleh PPRM, ANVIC, Anti-Mandate Vaccination Immunization Committee. Ya. Pendek kata, apa yang telah diterangkan oleh Vice President Kamala Harris Amerika Syarikat mudah sahaja. Yang pertama, dia kata semua yang terkena ataupun dijangkiti oleh COVID-19 di hospital-hospital merata di Amerika adalah yang telah pun disuntik. Kedua, kebanyakan yang meninggal dunia akibat COVID-19 adalah mereka yang sudah pun disuntik. Dia tak kata suntik pertama, 2 booster dan sebagainya, tapi sudah disuntik vaccination. Dan dia mengatakan itu adalah satu kerugian yang besar bagi syarikat Amerika Syarikat. Itulah summary apa yang diterangkan dalam video tadi oleh Kamala Harris, Vice President Amerika Syarikat. Teruskan. Okey. Jadi sebenarnya kita menjemput tuan-tuan dan puan-puan di sini adalah untuk berkongsi beberapa perkara yang dilihat menjadi ancaman kepada kita rakyat Malaysia ya, pasal banyak sangat aduan yang kita terima berkaitan dengan efek of vaksinasi. Yang 2 dos tu pun dah macam-macam efek. Jadi sebenarnya kita ni bukan anti vaksin. Kita ni pro safety saja. Kita mencari kaedah di mana
kita hendak vaksinasi yang tidak bahaya, ya, yang tidak memberi kesan kepada penggunanya. Kalau kita tengok hari ini macam-macam, ya, semua kita di lapangan pun tentu sudah berjumpa berbagai aduan, ya. Jadi kita di PPRM dah tentulah macam-macam lah aduan pasal tempat orang mengadu. Jadi baru-baru ini kita dengar atau kita pernah lihat, saya yakin kawan-kawan biasanya saya yakin sudah melihat surat yang viral daripada penjara. Ada siapa yang dah tengok? Kita surat penjara dah tengok ke atau belum? Surat yang di viral, komunikasi dalam tu ada komunikasi di dalaman di penjara yang dikeluarkan oleh pihak penjara di antara interdepartment yang risau sakit ataupun kematian yang terjadi kepada mereka yang baru disuntik, yang sihat walafiat sebelum tu, yang mati ada, yang tak boleh bergerak ada, macam-macam. Jadi penjara adalah kawasan yang tak boleh keluar-keluar. Kalau kita ni, kita keluar, kita boleh dapat penyakit kat luar ke apa benda, tapi ini di dalam penjara, di kawasan yang tertutup, ya. Jadi kita amat concern kerana surat ini pun telah viral, dan kita pun semua dah tengok rasanya, yang menceritakan atau kerisauan pihak pengurusan atau pihak kesihatan di penjara yang melihat efek of suntikan. Jadi kita ada juga pihak penjara saudara-saudara tahanan yang bertanya kepada kita. Jadi kita nak bertanya kepada siapa? Kalau kita bertanya pun orang tak berapa nak jawab juga. Jadi kita minta tuan-tuan dan puan-puan sekalian tolong bawa perkara ini supaya dapat penjelasan. Pasal kita tanya tak jawab, kita kita lihat pun penjelasan pun tak ada atau tidak dijelaskan langsung. Pasal sebenarnya ialah kalau daripada berita-berita yang di luar tu terlalu banyak, macam kita tengok tadi pun itu di Amerika tu, yang kita dengar daripada France, Australia, mana-mana. Jadi kita pun risau juga. Ini baru second dose. Ini before February kena ada third dose. Lepas tu dah discuss pasal fourth dose. Pasal dan saya dengar pula budak-budak sampai budak-budak baby pun nak kena inject. Jadi kita risaulah. Bukan apa kalau inject, kalau benda tu baik, kalau inject sekali jadi Superman, lepas tu inject lagi jadi Ultraman, saya pun tak banyak juga. Jadi benda ni terjadi. Dan kita rasa perkara ini perlu dipandang secara amat serius. Amat serius. Saya rasa benda ni kalau dulu pada permulaan orang marah juga kepada kita, tapi sekarang ni dah banyak sangat orang bertanya, ini apa nak jadi, ini apa? Pasal kadang-kadang yang pro vaksin tu pun dah ada yang ada anak meninggal di masa yang sama, 2 orang pula tu. Jadi kita tak ada jawapan. Dan tindakannya nak menyucuk dan macam-macam lagi lah nak teruskan usaha ini. Jadi kita bertanya juga kenapa, siapa yang dapat benefit dan apa yang kita nak buat. Kita sebagai rakyat ni esok, kalau dah semua dulu saya cakap, saya ada sebut lah benda ni orang boleh trace kita. Ada yang mengaku yang pasal sebenarnya dia orang kata benda ni tak ada apa, kucing pun dia orang trap pakai injection sekarang ni, kucing, anjing, lembu semua itu tak ada masalah. Jadi apa ada masalah kat manusia? Jadi kita tak nak jadi hamba lah. Ini kita cukup risau. Pasal kita ada kebebasan ni sekarang ni. Kalau yang balik umrah tu nak dipakaikan jam tu, just imagine lah. Satu masalah juga tu. Jadi kita tambah-tambah kalau yang bini yang pandai-pandai tu, yang lelaki ni tak boleh pergi mana-mana, dia cuma tahu mana. Jadi itulah yang kita risau. Jadi kita ni bawa kerisauan rakyat. Dah lah banjir macam ni pula, ya. Lepas tu kita juga bawa kerisauan ni pasal ada keluarga-keluarga polis dan tentera pun ada yang nak datang, nak memberi maklumat. Contohnya yang polis ni lah, yang 20,000 lebih yang kita tengok terkesan macam-macam. Kita pun tak tahu nak cakap macam mana. Jadi kita nak kenyataan yang jelas. Maksudnya yang ni termasuk dijangkiti COVID ni, orang je ada divaksinasi ke tidak?
Pasal kalau nak ikutkan, kalau vaksinasi, kalau dulu Tan Sri Muhyiddin kata 2 injection boleh rentas desa ke sana ke sini, ke sana ke sini. Ni dah 2 tak cukup, nak tambah 3. Kalau 3 tak ada, nak cancel je dulu. Jadi tak boleh nak jawab ni. Kita pasal kita rakyat, kita tak ada apa, kita tak ada kuasa, kita tiada upaya. Tapi kita dapat aduan macam-macam, yang kena berhenti kerja lah, yang kena berhenti sekolah lah, macam-macam. Jadi kita harapkan yang boleh buat sesuatu hari ini hanya tuan-tuan je lah. Siapa nak buat? Kita hantar dalam YouTube ke mana, sebut je vaksin, dah tak boleh cakap. Semua dah ditahan, macam-macam lah. Jadi kita mengharapkan benda ini dapat penjelasan. Contohnya dalam keluarga ni, polis ini, kita nak tengok betul-betul berapa sebenarnya keluarga askar macam mana, supaya kita boleh ambil tindakan. Tapi kalau tidak, nak buat apa? Okey, saya nak tanya tuan-tuan, kalau tidak, kita nak buat apa? Adakah kita nak diam macam ni? Boleh je kita diam je, tunggu je lah. Jadi benda bertambah banyak. Jadi kita harap dapat penjelasan. Walaupun Menteri Kesihatan ni bukan doktor, tentu dia ramai doktor yang dapat jelaskan apa keadaan sebenarnya. Jadi saya nak minta Brother Raymond, you bacalah kita punya kita punya kenyataan mengenai perkara ini, perkara satu pasal surat daripada penjara. Sebelum saya bacakan, izinkan saya tambah sedikit berkenaan dengan kes-kes jumlah 23,766 pegawai dan anggota polis yang diwar-warkan di Simetro. Okey, saya nak samakan jumlah itu dengan apa yang disebut-sebutkan oleh Kamala Harris, Vice President Amerika, yang anda sekalian telah nonton sebentar tadi. Apakah keadaan pegawai-pegawai dan kaki tangan kerajaan frontliner yang sakit? Kita tak tahu angkanya. Yang kita tahu jumlah ialah keluarga dan yang beruniform polis diraja Malaysia saja. Seperti yang Datuk Nazim Johan kata, bagaimana dengan Angkatan Tentera Malaysia? Bagaimana dengan bomber? Bagaimana dengan pegawai-pegawai lain yang ditugaskan? Kalau kita ikut apa yang dihujah oleh Kamala Harris, maknanya mereka adalah dalam kesusahan. Kita tak tahu. Jadi tujuan kita di PPIM ialah cuma kita nak tahu apakah keadaan yang sebenarnya. Tolonglah beritahu apakah angka-angka yang terlibat. Okey, dengan itu saya mulakan. Terima kasih. AEFI dan kematian di penjara Kajang. AEFI itu ialah Adverse Events Following Immunization. Berkaitan dengan perkara ini, saya ingin mengucapkan tahniah dan merakamkan penghargaan yang ikhlas kepada Tuan Muhammad Andri Haji Muhammad Ridzuan, Timbalan Ketua Pengarah Kajang, yang telah melakukan perkara yang sewajarnya berhubung dengan kesihatan dan kebajikan penghuni penjara di bawah jagaannya. Menuntut suratnya PRIDE JKA palang AM palang 70 palang 3 palang 7 jilid 19 bertarikh 30 hari bulan November 2021 yang telah diviral di media sosial. Tuan Muhammad Andri telah mengutus surat kepada pegawai kesihatan daerah menyatakan keprihatinannya terhadap 4,185 tahanan penjara di bawah jagaannya dan mereka yang telah diberi suntikan vaksin. Perkara yang dilaporkan di dalam surat ini ialah pada bulan September dan Oktober 2021 daripada 4,185 tahanan di penjara Kajang, sejumlah 18 kes AEFI, Adverse Effects Following Immunization, telah direkodkan tidak berapa lama selepas diberikan vaksin. Daripada 18 kes itu, terdapat 2 kematian. 18 kes AEFI ini mewakili 0.0043% daripada jumlah penghuni di Kajang. PPIM amat prihatin dengan fenomena ini
memandangkan penjara adalah sebuah persekitaran yang tertutup yang mempunyai interaksi yang minimal dengan pihak luar. Kami menggesa pemberian vaksin untuk tahanan penjara ini dikaji semula. Mungkin memberikannya atas keperluan sahaja. Misalnya, vaksin hanya diberikan kepada mereka yang bakal dibebaskan. Semua tahanan yang masih ditahan di penjara yang tidak mempunyai apa-apa interaksi dengan pihak luar tidak perlu divaksin. Ini amat membimbangkan sebab kesan-kesan vaksinasi ini kelihatan memberikan lebih mudarat daripada manfaat. Dalam hal ini, kami ingin memberikan penghargaan kepada Tuan Muhammad Andri yang telah menulis surat kepada pegawai kesihatan daerah untuk menimbangkan semula pemberian dos ketiga kepada semua tahanan. Daripada 4,185 tahanan yang divaksinkan di penjara Kajan, 2 meninggal dunia. 3 mengalami gejala berkaitan jantung. 3 kes stroke, Bell's palsy, lemah anggota dan kecederaan saraf. 3 kes abses berjarak, bermakna abses yang timbul tidak pada tempat yang divaksin tetapi di tempat lain. 2 daripadanya memerlukan pembedahan. 6 kes jangkitan paru-paru. Untuk pengetahuan anda sekalian, jumlah penghuni penjara di seluruh Malaysia pada 25 hari bulan Ogos 2021 ialah sebanyak 69,507. Jika seluruh tahanan diberikan vaksin dan sekiranya peratusan sama sebanyak 0,0043 itu digunakan sebagai kayu pengukur, kita mungkin akan menyaksikan kadar korban sebanyak 299 setahun. Minta maaf, 299 tahanan. Ini adalah satu angka yang amat besar dan kami ingin mengajukan kepada kerajaan beberapa soalan berikut. Apakah tindak balas terhadap surat yang kami nyatakan di atas sejak ianya diviralkan? Adakah semua 4,185 tahanan di Kajang, penjara Kajang, telah diberikan dos penggalak? Kalau telah diberikan, apakah jumlah kes baru AEFI? Berapakah jumlah tahanan penjara seluruh Malaysia yang telah diberikan vaksin? Dos pertama, dos kedua dan dos ketiga ataupun dos penggalak. Berapa ramai yang mengalami di antara yang disuntik diberikan dos-dos vaksin dan penggalak? Berapa yang mengalami AEFI atau jumlah yang terkorban kesan adverse? Adakah ujian patologi terperinci dijalankan untuk semua kes kematian? Dan adakah ahli keluarga yang mati diberikan maklumat yang benar? Adakah semua kebenaran termaklum atau informed consent dipatuhi untuk semua tahanan? Kami ingin memajukan perkara ini kepada semua 69,507 keluarga tahanan sekarang sejak 25 hari bulan Oktober 2021 dan mereka yang telah dimasukkan ke dalam penjara seluruh negara sejak tarikh berkenaan. Hanya merekalah yang mempunyai akses dan boleh berkomunikasi dengan yang tersayang yang terus ditahan. Kami mohon agar anda semua lebih perhatian dan sentiasa peka terhadap kematian mengejut di kalangan yang tersayang, terutama mereka yang telah divaksin. Tanyalah kepada mereka bila berkesempatan, rekod semua butir vaksinasi dan ketahuilah hak-hak anda.
anda boleh memohon untuk mendapatkan laporan patologi setelah bedah siasat dilakukan dan sijil kematian dikeluarkan. Ini adalah hak anda. Ingin pihak berkuasa penjara dan para kaki tangan kesihatan berkaitan dimandatkan untuk memberi anda laporan-laporan ini. PPIM mempunyai pasukan pakar-pakar bidang subject matter expert yang sentiasa bersedia dan mengkaji laporan patologi ini dan menasihati anda mengenai sebab kematian yang sebenarnya. Pakar peka dengan hak anda dan banduan juga adalah manusia yang berhak untuk mendapatkan ihsan dan layanan yang baik seperti manusia lain. PPIM sentiasa bersedia untuk membantu anda. Tiada lain yang harus ditakuti melainkan Yang Maha Perkasa. Pendedahan melalui surat penjara Kajang ini, PPIM ingin merakamkan keprihatinan yang sama kepada semua barisan hadapan yang lain mengenai vaksinasi dan penggalak yang dipaksakan. Kami ingin dengan tegas menyatakan bahawa pihak kerajaan bertanggungjawab dalam mendedahkan takrifah sebenar ungkapan berkenaan termaklum atau informed consent. Barang pertanyaan sila hubungi hotline kami di PPIM. Terima kasih. Okey, terima kasih. Ada apa-apa nak dipersoalkan? Okey, maknanya kematian dalam penjara ni disebabkan suntikan ni benar lah. Benar, ini surat dia, bukan surat kita. Ini surat yang telah... Benda yang dah tular kadang ni nafi kan. Tak, ini tak boleh nak nafi. Pasal kita pun juga dapat maklumat-maklumat yang disalurkan kepada kita sebenarnya. Jadi yang ini yang penjara. Kita dapat tahu juga, macam katakan yang polisi tadi, yang tu 20,000 lebih yang terkesan. Tapi untuk maklumat tuan-tuan dan perempuan sekalian, biasanya kes-kes ini bila teruk baru dilaporkan. Kalau setakat lenguh, sakit, biasa tu orang tak laporkan. Jadi kita lihat figure ni sebenarnya banyak lagi. Pasal kita dapat maklumat juga di penjara-penjara ni, ramai juga yang pergi tu, yang sakit, terkesan, macam bengkak kaki ke, dia orang tak lapor pun. Jadi pada kita, kalau ikut apa yang rekod yang kita ada lah, maknanya kalau kan dadah kan, contoh kita ambil dadah kalau ikut figure rasmi dalam 200, hampir 300,000. Tapi kalau ikut kita tanya kawan-kawan dekat ADK, dia kata biasanya figure tu 4 kali ganda lebih. Jadi kita takut lah esok tak ada benda. Sampai ada orang kata ni bantuan banjir ni tak ada ni pasal polis semua sakit. Macam tu. Jadi kita tak nak benda cerita-cerita yang mungkin tak ada asas itu diwar-warkan. Ada yang katakan tentera kita ni boleh ke menentang ni apa ni suluk punya ni ha? Jadi macam-macam. Jadi kita nak kerajaan kena come forward, kena ada center yang untuk menjawab. Pasal dulu Khairi janji, dan dia janji masa dia menteri apa ni menteri apa? Musti. Dia kata dia akan beritahu Menteri Kesihatan supaya wujudkan satu pusat yang kita boleh rujuk, yang kita boleh discuss. Pasal ramai doktor boleh duduk sekali lah. Duduk, pincang sekali apa benda yang tak kena ke apa kaedahnya. Jadi kita harap maklumat diberilah kepada kita. Pasal rakyat sekarang ni, rakyat ni pandai dah sekarang ni. Pasal dia kalau tak pandai pun dia tengok video macam tu, dia jadi pandai. Jadi kita mohon kita sayang kepada negara ini. Kalau apa-apa terjadi, kita nak ke mana? Setengah-setengah orang tak apa dia boleh ke mana-mana kan. Kita harap yang ada pun tak tentu ya. Jadi itulah lebih kurang cerita. Izinkan saya. Nah, please. Bagi kami di PPIM, surat ni nampak sebagai ori, fotokopi. Tapi soalannya, jika yang ini ialah surat ori, apakah tindakan-tindakan? KKM kalau ke? biarlah KKM, kerajaan ke siapa, kami tak tahu. Kami rakyat biasa, kita tak tahu. Tapi kalau surat ini ialah tulen yang benar, bagaimana dengan
kemungkinan 299 banduan yang akan terlibat dan dengan AEFI. Siapa yang akan menyuarakan? Keluarga mereka, rakyat biasa, dan itulah tujuan PPIM mengadakan press conference ini untuk menyuarakan bukan saja bagi pihak banduan, mereka tu manusia juga, dan keluarga-keluarga yang tersayang mereka. Ya. Nah. Maknanya PPIM mohon supaya kerajaan atau KKM memberi penjelasan secara Ya, itu saja kita. Yang kedua, adakah ini satu penaikan sebab kanser kalau gunakan mesin yang kita buat tu sebenarnya tak berlaku. Ya. Jadi oleh kerana mesin ni satu penaikan, Dia jadi galakkan supaya ada kanser. buat. Itu yang benar. Kanser dia pakai sekali-sekali ni tak habis. Ya betul lah, kata kita. Itu ada unsur perniagaan. Sebab mesin yang kanser itu ada 4 orang Yahudi juga. Oh. Benar. Terima kasih kerana Dah ada unsur-unsur Tak, perniagaan. kita sebenarnya kadang-kadang takut nak cakap pasal dia Ya. takut masuk ke dalam. sebab kita bukan pakar, tapi kita bacalah apa yang berlaku di Ya. luar sana. Tapi dengan ini kita mohon kepada KKM, kepada kerajaan, beritahulah kepada rakyat jelata apa yang sebenarnya yang berlaku. Kamala Harris dah kata tadi, ya, semua yang terlibat dan terkena vaksin, terkena COVID-19 ialah sekarang ni Semua yang dah divaksin. semua dah divaksin. Dan di Hospital Kajang pula, yang meninggal dunia 2, yang kena AEFI sampai lumpuh, Bukan hospital. masuk hospital, ada Penjara pembedahan dan Kajang. sebagainya. Penjara Kajang, bukan hospital Kajang. Oh, minta maaf. Penjara Kajang, terima kasih. Okay. Penjara Kajang adalah sejerus sahaja selepas disuntik. Jadi, apa yang kebenaran? Itu sahaja yang kita minta. Dalam masa yang sama di penjara Kajang tu, ada tak kematian lain? Ada tu 3 setakat ni 3 Tak saja. tak, kematian tu menyebabkan ketuk tu mati 3. Ha. Ada tak masa yang sama tu? Oh, tak ada. Ketuk tak dapat mati. Yang kita tahu yang Kita diberi tak tahu. maklumat ni tak ada. Kita ikut Kalau benda yang mati biasa tu, Biasalah. kalau dia tu mati 3, okey lah kan? Ha. Jadi yang ni tak mati tapi yang ketuk mati. Dia sebenarnya yang kita dapat maklumat juga, ada yang pekerja-pekerja di sana yang di luar, dia orang ni kena sihat 100%. Kena sihat 100%, maknanya memang macam orang sukan lah. Itu pun kena injection. Jadi apa yang takkan kita pun nak kena macam tu, kita pun dipaksa. Just imagine dipaksa mula dulu 2, dipaksa. Lepas tu 2 saja cukup. Lepas tu 3 dalam informed consent tu pun 2 dos. Saya ingat baca tu dia 2 dos. Lepas tu ni nak masuk dah 3. Lepas tu batal yang lain. Ini macam cerita kartun sikit. Cerita kartun. Yang kita tengok ni macam Raja Lawak pun boleh masuk. Mungkin somebody yang kat sana tu boleh join Raja Lawak. Jadi kita sebenarnya perniagaan tu saya rasa mesti ada, ataupun kita boleh ke kita nak minta dia orang sumpah kata tak dapat keuntungan. Dia tak lupa memang dia tahu mamak tu. Dia tahu mamak tu. Ingin saya tambah apa yang Tuan kata tadi. Dan Tuan kata hanya 3 saja meninggal. Tapi kita kena kembali ke soal pokok. Soalnya ialah banduan-banduan adalah dalam keadaan tertutup. Dan dalam keadaan itu pula mereka terjangkit sampai akibat 18 orang banduan AEFI, dan di antaranya 2 meninggal 2 ke 3 ataupun 3. Tapi yang sebenarnya sepatutnya tidak berlaku. Walaupun 1 yang meninggal, bagaimana dengan keluarga mereka? Ya, kalau kita sendiri, Ya, anak kita, Betul, anak orang betul. tak apalah. Tak mau, kita tak mau sesiapa. Saya 10 jari disusun, ampun dan maaf. Saya mohon, janganlah sesiapa meninggal dunia sewenang-wenangnya. Setakat ni kita tak tahu. Sungguh kita tak tahu. Tapi apa yang kita nak lakukan? Selain daripada memohon kepada KKM, mereka yang bertanggungjawab, buatlah yang terbaik. Itu sahaja.
Soal tuan kata kanser dan sebagainya, kita tak mau masuk campur perkara yang kita tak tahu. Tapi ialah generally speaking, betul memang. Satu tutup tu RM1. Betul, bukan itu saja. Dia punya maknanya nampak sangat macam ada benda yang tak kena. Betul-betul. Kenapa tak jelaskan detail? Betul. Dia sebenarnya saya nak cerita sikit, tapi ini tak usah itulah. Ini internal cerita. Saya diberitahu Datuk Usamuddin kan. Karang-Kerah dia kena COVID, jadi dia masuk SGMC. Bila dia masuk SGMC tu, dia teruk, dia kata dia minta doktor bagi ivermectin. Itu doktor tu apa? Masa dia masuk tu, doktor tu kata, kalau you ambil ivermectin, you keluar daripada hospital I. Cuba bayangkan, masuk akal ke tak masuk akal? Dan kadang-kadang yang kena tu tak ada apa. Dia bukannya bagi ubat pun. Kalau pergi Maib saya bagi Panadol pun dia. Tapi yang lain tak bagi. Dan saya pun terkesan sebenarnya abang saya pun meninggal juga. Dan ditidurkan dalam masa beberapa jam daripada masuk hospital. Jadi pelik lah, benda ni terlalu banyak lah. Dan kena investigate dan kena saya harap lah kita ada badan yang ditubuh esok untuk mengkaji semua ini. Pasal mungkin apa tu dia panggil apa efek tu yang dulu di Germany tu yang Nuremberg Code itu patut dia apply, ataupun mungkin kena ada RCI. Pasal kita tak tahu, ini suka-suka hati. Dan siapa yang buat duit? Oh, kita dengar macam-macam syarikat ni buat duit, harga jual pada kerajaan mahal, pergi kat luar murah. Itulah. Jadi benda-benda yang macam ni yang tak masuk akal. Dan syarikat pembekal untung sampai trilion. Ni betul. Dan dia tak bagi nak bagi formula pun dia tak bagi kat orang. Dan kalau dan contoh lagi kata pasal cuci darah. Kenapa dia haramkan? Padahal kita cuci darah dekat darah kita mana kita cuci dulu kan. Tapi pasal mesin tu dibuat oleh orang kita. Ya. Padahal hospital simpan dulu isi tak kurang. Tapi tak salah. Kenapa? Tetapi kita cuci darah tu boleh. Ini saya kata mereka. Dan memang ialah kita nak cakap, kalau kita cakap sama-sama kita, ini kerja karut ni. Kerja karut. Katalah farmasi yang kerajaan menyelesaikan. Kita menyelesaikan. Kenapa nak ambil untung? Betul. Dan untung pun gila-gila punya. Dan kalau tidak, contohnya, pasal apa kita tak ikut di Indonesia? Tak ikut India? Di Uttar Pradesh ya? Uttar Pradesh. Pasal apa kita tak ikut Jepun? Dan ini satu persoalan yang kita tak boleh jawab. Dan pasal kita ni dipaksa. Semua dipaksa. Tanya tak boleh. Ya, kalau nak masuk komplek tu kena cucuk dulu. Tak boleh tak masuk. Yelah. Jadi itulah dianya yang apa tu kita hadapi. Jadi kita harap benda ini dapat biarlah pihak-pihak. Pasal kadang-kadang saya pun susah nak cakap. Pasal kita pun sebenarnya buat laporan kepada agensi. Pasal yang kita lihat, apa yang terjadi hari ini adalah bioweapon. Itu sampingan lah. Maknanya kita tengok ini, kalau zaman dulu perang, dia pakai benda lain. Ini tak ada benda. Jadi kalau gitu, surat tu berapa bulan? Surat ni berapa bulan? 30 November menceritakan. Kalau betul prihatin kesihatan, 31 bulan Disember dia boleh jawab dah. Kenapa jadi Mungkin sudah pun terjawab. Kalau surat ni ialah ori, kita tak tahu. Sebenarnya kita tak tahu. Yang kita terima melalui yang diviralkan ialah surat ini. Kalau dijawab, kalau benda dah sebar, jadi dia jawab. Betul. Dia jawab lah ori ke tak ori je dah. Mana kalau dia kata surat dia tak betul, you just say this is tipu. Ni KKM tadi penyampaian ni lah. Tak ada. No statement. Ada berhubung KKM tak? KPIM. Kita tidak ada berhubung pasal dia orang kan tengok muka kita pun tak boleh. Yelah, dia hari tu pergi mahkamah pun tak berapa. Tak ada selesai lagi. Jadi kita pun tak. Saya tengok KJ pun dah sedar. Dia kenal dia lama. Tingkat 4. Jadi Dia orang besar, kita nobody. Jadi itulah kita appeal. Sebenarnya yang boleh mengubah adalah public yang dibantu oleh media. Itu saja boleh mengubah kita. Kalau tidak, kita akan berterusan. Dan kita tengok ya, yang 342 tu, Februari ini akan jadi 342. Dan kalau 342 tu become enforced,
Kita jumpa sini pun dia boleh kata okey, you ini dia boleh tangkap, boleh tahan, denda. Oh, kita tak boleh benarkan benda tu. Pasal ini kita jawab untuk anak cucu kita. Jadi saya ingat kalau boleh ambil bersungguh dan tanyalah kita. Sebenarnya kita pun berdepan dengan media ni, kalau apa benda nak tanya, tanyalah yang kita mungkin salah. Pasal kita pun nak tengok juga kelemahan kita. Anything that is not answered, you tanya je, tak ada masalah. Tak ada rasa hatinya lah. Macam dia lari yang Tak banyak duit. Macam Tuan sebut tadi, duitnya terlalu banyak. Nilaian duit terlalu banyak. bila nak bagi bantuan balik tak duit. Okey, apa pesanan kepada KJ Malaysia? Taklah, dia kena melihat perkara ini sebagai satu benda yang amat serius. Berbagai tindakan sedang diambil oleh rakyat. Dan benda ini dia akan translation dia akan kepada pengundian. Yang di 15 PRU 15 ini akan menentukan. Dan janganlah kalau PRU 15 ini puak-puak pemerintah yang ada yang tertentu ini kalah, saya rasa itu satu benda yang melibatkan Nuremberg Code, yang akan melibatkan tuduhan jenayah pun banyak dah ada. Jadi kita harap perkara ini perkara yang amat serius yang dia perlu consider. Dia patutnya duduk bincang. Doktor-doktor profesional kita pun Prof Mustafa lah, semua orang yang pandai duduklah bincang. Takkan dia je dia bagus dia mengalahkan Prime Minister. Dia cakap je jadi undang-undang. Cakap je dah pergi. Orang balik umrah terus pakai. Nasib baik tak pakai gelang kat sini. orang lain tangkap, dia ni tak tangkap. Dia boleh kita tak tahu, tapi ialah dia orang besar. Somebody in WHO yang ada pengaruh satu dunia yang luar biasa lah. Jadi dia buat apa yang dia buat. Tapi kita ingat kuasa adalah amanah. Kuasa adalah amanah. Dan hanya sementara. Dia tahu benda tu, bukan tak tahu. Lupa. Dia duit dia lupa. You want to mention the liability notice? Okey. Okey, ini satu lagi ada baru ni kita pasal 342 tu kita telah kita dalam proses juga dia menghantar liability notice kepada semua ahli parlimen. Kerana sesiapa yang menyokong, maknanya kita telah serve dia liability notice, maknanya dia kena bertanggungjawab. Kita dalam proses serving ni untuk mengatakan tengok dia kena kaji. Pasal ahli parlimen kerja dia mengkaji lah. Kalau cakap ikut je, cakap Khairi je, tak jadilah juga. Kita pun tak tahu siapa bos sekarang ni. Okay, you want to cerita sikit pasal ini a bit on liability notice. Dalam masa yang terdekat, kita akan war-warkan dan akan serve notice kepada 220 wakil rakyat, tak kira kerajaan atau pembangkang. Yang itu menjadi jawab kepada soalan tuan tadi. Apa yang kita boleh buat? Tok Ki dah kata rakyat sahaja yang berkuasa. Jadi PPIM mengambil leadership role untuk membuat sesuatu. Surat liability notice sudah bersedia. Kita akan serahkan kepada semua ahli parlimen 220 yang ada sekarang. Apa tujuan? Nak beritahu kepada mereka tanggungjawab mereka ialah untuk membuat pengundian semasa amendments to Article 342. Ya, bila ianya dibentangkan, buat keputusan yang terbaik ikut suara hati sendiri. Kerana dalam jangka masa 6 bulan, 18 bulan, 20 bulan atau bila-bila masalah, kalau terdapat bukti saintifik yang menunjukkan bahawa yang meninggal diakibatkan oleh suntikan dan mereka bersuntik bukan pasal suntikan vaksin itu menyelamatkan mereka kerana mereka nak pergi kerja, mereka nak ke sekolah, mereka nak pergi ke shopping mall, mereka nak pergi ke masjid misalkan. Semuanya ditahan kerana SOP. Soalan pokok, adakah itu wajib ataupun tidak? Kerana vaksin itu ialah gene therapy, experimental gene therapy, bukan vaksin seperti yang kita tahu.
Jadi amendments to Article 342 bukan sekali pandang kasar sahaja. Itu adalah tujuan untuk memaksa secara tidak langsung rakyat Malaysia This case bukan isolated. berturut-turut Banyak dah siapan daripada orang. ambil vaksin. Takutnya Dan kita tak tahu keadaan yang akan berlaku. Itu saja. Berhentikan. Beri kami bukti apa isi kandungan dalam vaksin itu. Setakat ni kita tak tahu. Kita tak tahu. Siapa pun tak tahu apa isi kandungan vaksin itu. Ada berbahaya atau tidak. Jadi kita mohon sambutan dan sokongan rakyat jelata pada masa yang terdekat untuk tindakan-tindakan yang akan dimajukan oleh PPIM untuk memohon kerajaan buat yang terbaik. Okey. Puan Zara, mungkin Puan Zara penasihat PPIM juga ni. Assalamualaikum. Actually kes Kajang ni bukan isolated case tadi. Banyak lagi kes-kes ciapan daripada orang-orang ramai ahli-ahli keluarga yang lain tau yang sama mengalami perkara yang sama. Kerajaan patut adakan lembaga ataupun kesihatan yang resmi sepatutnya ambil semua data-data siapa-siapa yang terkesan. Ya. Jadi kalau selagi tak buat yang ni, kita tak tahu keadaan yang sebenar. It's not apa orang kata satu kes baru kita dengar yang ni je yang sort of resmi, yang tak resmi banyak lagi. Jadi kalau kita tak buat sesuatu, rakyat akan buat sesuatu. Sama juga macam Manjir, kerajaan tak buat sesuatu, kita pun kita akan mengambil tindakan sendiri. Jadi bila rakyat dah ambil tindakan sendiri, apa akan terjadi? This one is going from bad to worse. It's not getting better. It's not getting any better. Banyak perkara yang ditutup macam tu je. Kita letak bawah tikar je. Buat sementara. Ini yang tak boleh. Jadi bila rakyat dah ambil tindakan nanti, apa akan terjadi? Kita dengar semalam, kita tak tahu sahih atau tidak. Timbalan Presiden Amerika sendiri yang buat. Ada tadi video tadi. So those are the things yang kerajaan patut ambil tindakan yang lebih serius lah. Yang tentang macam rumah-rumah ni, saya banyak dengar, banyak kawan-kawan pun sendiri yang terkesan. Tapi tak ada aduan setempat yang mana rakyat boleh buat aduan. Yang kaki bengkak, tangan bengkak, ya. Muka bengkak. Makanan, cara pemakanan dia pun semua dah lari, badan gemuk. And a lot of things. Kematian, bila kita sebut kematian, dia kata sebab macam-macam. Jantung je lah, jantung all the way. Kalau dah tahu dia sakit jantung, buat apa? Kasih dia vaksin, things like that lah. Jadi kalau tidak diadakan, patutnya diadakan semalam lagi tentang satu Suruhanjaya ataupun lembaga untuk buat badan penyiasat tentang ni. Jadi siapa yang terkesan semua datang. Ini tak ada siapa, tak ada badan untuk nak mengadu, tak ada. Kita buat aduan ni, kita pula kena saman. Orang buat aduan ni, kita kena saman lagi. Macam mana nak jalan macam ni? Kan? Jadi kita tak dapat nak dengar suara ramai tu, tak dapat nak diketengahkan. Kita nak diketengahkan bila kita ada kerajaan, mesti ada satu tempat pengaduan. Bila orang boleh tempat mengadu, ni tak ada tempat nak mengadu. Jadi macam PPIM dia memang ada local standby, Persatuan Pengguna. Ini memang pengguna. Jadi kita memang ada local standby untuk nak buat satu PC macam ni. Tapi kerajaan nak dengar ke tidak? Dengar kiri keluar kanan macam tu, nak bawa ke parlimen pun tak boleh. Jadi macam mana? Kita nak bangkit ke, nak ada PRU lebih awal ke, macam mana? Kita ni macam Japan, they did something, kita tak tahu apa dia buat, tapi kita boleh nampak dia punya kesan tu, case going down, and dia punya kematian tu zero, almost zero. Kita ni kalau kita tengok dalam dia punya kematian dia macam tu je, macam kapal terbang jatuh hari-hari. Hari-hari jatuh. Macam hari-hari jatuh kapal terbang. Takkan tak ada terasa ihsan tu nak buat satu badan penyiasat untuk semua orang ramai yang datang terkesan tu datang beri. Apa dia, yang ni orang lain, yang ni orang lain, ni orang lain. Kita buat satu database kat mana kita boleh perbaiki. Jadi di situ yang kita tak ada. Takkanlah sebegitu ramai orang
Kita ada berapa 100 orang ke menteri, tak silap saya. 100 orang menteri tak boleh buat satu badan penyiasat. This is a really sad case lah. Really sad case. I think yang lebih tu rasanya Dato' Nazim dah sebut. Tapi saya rasa ni dia. Ni bukan satu isolated case, bukan. Dah kata rasanya beribu kes macam ni. Takkan kita tutup mata je. Tutup mati, tutup hati. Tutup mati, tutup hati sekali ni. Jadi banyak depression ni, I think dah satu Malaysia kot, orang depressed. Very depressed now. Dan sedikit kita hari tu ada hantar kepada kementerian supaya mengesahkan kandungan dalam vaksin. Saya tak tahu tuan-tuan ada baca ke tidak. Pasal kita dapat satu laporan yang kandungan vaksin Sinovac. Yes. Sinovac. Yang mengandungi macam-macam lah, HIV lah, Ebola lah, segala benda. Jadi kita minta dia orang jawab pun tak berjawab je, MPRA pun tak jawab, Menteri Kesihatan pun tak jawab. Jadi tak payah jawab. Jadi ini satu benda yang kita risau, dan dia pun semacam tak risau, tak malu, tak risau, tak ada apa. Macam tak ada, macam kita deal dengan sistem. Macam kita deal dengan sistem komputer kan, tak ada jawapan. We don't have a system actually ni. I nak tambah satu je lagi. Patutnya kita sekarang ni berada di dalam rawatan penyemut. Kita ada ke dalam rawatan penyemut ni? Sekarang ni mencegah. Vaksin ni mencegah penuhnya lah. Tapi tidak mencegah. Rawatan pun tak ada. Sepatutnya kerajaan beri cara-cara macam mana nak merawat sendiri kat rumah. Orang yang tak boleh beli vitamin macam mana semua kan. Boleh buat kaedah rawatan di rumah untuk meninggikan lagi imuniti sistem badan kita. Kita ada halia, kita ada kunyit kat rumah, kita ada lemon, limau kasturi, bawang putih misalnya. All those are home remedies yang orang susah tak boleh nak datang beli vitamins, all those things. Ada tak kerajaan buat tunjuk ajar? Rawatan-rawatan yang lain. Sepatutnya kita ni dalam mode rawatan, kita masuk gear 1, 2, 3 ni dah 4 dah ni. Tak ada lagi rawatan. Mencegah. Rawatan mana? Okey. Mungkin lastly lah, saya rasa kita kena lihat juga daripada perspektif lain. Mungkin KKM kena mempunyai dasar baru. Setakat ini dasar di KKM adalah menyembuh. Okeylah. Tapi mengelak tidak ada. Terlalu sedikit. Jadi jika ada polisi contohnya untuk sihat macam mana makan, ini kita makan tak segala fast food apa benda, yang dalam katil-katil fast food ni pun katil-katil puak-puak kapitalis ni juga. Jadi kita makan, kita sakit. Jadi kita nak kena ada tengok mungkin makanan yang berbeza, mungkin amalan kehidupan yang berbeza. Jadi mungkin kita boleh minta beberapa universiti untuk mengkaji balik untuk kanser. Pasal apa makan orang ni kena kanser? Dan adakah itu saja ubat kanser? Jadi nak ubah balik supaya fikiran kita berubah, supaya tidaklah mesin kanser pun macam tadi sebut juta-juta harga. Dan luar biasa dia punya seolah-olah pendekatannya adalah kau sakit, kita ubat, kalau nasib boleh hidup sampai dia kata sampai beberapa persen, less than 10% je melalui proses kemo ni. Jadi kita kena, pasal kita terkesan, suka tak sama adik kita, abang kita, saudara, kawan, ada je terkesan. Jadi kita kena tengok balik. Tapi apa pun saya ucapkan tahniah juga kepada Khairi pasal yang saya dengar apa tu ganja. Dia buka ruang untuk hemp kan sebagai rawatan. Mungkin pasal, tapi kita tengok Thailand dah buat, dah pergi ke mana-mana kan. Jadi kita boleh approach lain. Ini lain daripada ubat yang dia approve, tak boleh. Ivermectin pun tak boleh. Sampai bukannya dia sabotage lagi. Jadi benda tak boleh lah. Pasal kita nak menyelamatkan orang, bukan nak cerita pasal polisi. Oh ni tak boleh, ni tak boleh. Jadi kita nak biar benda ini terbuka. Jangan anggapkan apa yang diberi itu adalah something holy yang tak boleh langsung dipersoal. Jadi itu kena kita lihat kembali. Pasal saya tengok sebenarnya rawatan daripada pokok-pokok ni pun banyak, tapi langsung kita mati. Kita benda-benda daripada tradisional ni kita buang terus. Kenapa? Polisi datang daripada mana? Sampai nak masuk nak ivermectin tu, saya ingat masa saya live dengan Datuk Musa. Dia boleh kata ivermectin ini adalah untuk binatang saja. Jadi dalam forum tu juga saya teringat, saya baca rupanya ivermectin ni digunakan untuk antaranya yang pasal river blindness.
buta kan. Habis bila pula itu jadi binatang pula, benda dah lama orang pakai. Jadi jangan bagi fakta tak betul dan jangan biasakan penipuan. Dan penyorakan fakta ni terlalu biasa. Macam saya cakap tadilah, Tan Sri Muhyiddin sendiri kata, oh 2 dos cukup, boleh jalan ke sana ke sini, orang nak balik raya. Tiba-tiba tak boleh pula. Takkan tak ada kajian. Dan takkan cakap tu siapa yang bagi ataupun cakap tu buat, lepas tu buat pula benda lain pula. Daripada dulu ada pernah cakap dos yang lebih. 2 je dulu. Betul dah 3. Betul dah 4. Ni apa ni? Ini yang kita kata jangan tipu lah. Kalau kita kena tipu, tapi mungkin pasal dah banyak tipu, dia kena terus menipu, tak tahulah. Ada baru Peria. Ha? Peria. Peria tu boleh makan? Ada badan baru. Siapa dia buat ni? Semalam dah keluar. Oh ya. Bukan Hairi kan? Okey, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Mana dia nak ni yang indah supaya ada kejelasan jaga kemudian. Satu lagi tubuhlah satu Badan. untuk menyelesaikan Yes. suara-suara yang ada. Yes. Okey, terima kasih semua. Lembut sikit. Lembut tu. Kita lembut sikit. Okey, terima kasih everybody. Mungkin turut sikit. Surat dah biar. Oh, surat penjara man. Ya, surat. Ni nak ambil. Tak apa juga. Angkat je. Jadi apa yang sikit macam satu. Dah pasal kena vaksin tu. Ni second page. Ni di surat penjara yang kita harap dapat bawa sikit. Okey. Terima kasih.